Definisi kemahiran insaniah. Apa itu kemahiran insaniah? Kemahiran insaniah atau soft skills merupakan kemahiran generik yang merentasi pelbagai domain pembelajaran, merangkumi aspek kepribadian dan kerja berkumpulan. Elemen kemahiran insaniah yang perlu ada kepada seseorang individu adalah unsur-unsur yang ada dalam kemahiran intrapersonal dan kemahiran interpersonal. Kemahiran insaniah juga merujuk kepada sikap atau kekuatan dalaman pada diri individu untuk berinteraksi dan kemahiran yang melibatkan interaksi sosial dalam masyarakat. Secara keseluruhannya, ia menjurus kepada kemahiran berkomunikasi. Guru novis adalah guru sandaran telaten yang dipanggil GST, iaitu nama jawatan yang dipegang oleh guru yang telah tamat menjalani latihan keguruan yang telah ditempatkan di sekolah. Maksudnya kalau kita nak lebih faham, guru novis adalah guru baru yang masih kurang lagi kemahiran dan pengalaman dalam perguruan. Ini adalah carta alih peringkat perkembangan dan profesionalisme guru. Bagi tempoh 1 hingga 3 tahun dipanggil novis kerana masih kurang lagi kemahiran dalam mengajar. Bagi 3 hingga ke 5 tahun adalah novis lanjutan yang mana dah ada pengalaman tapi kurang lagi dalam kemahiran. Dan 5 hingga 10 tahun dipanggil cekap. Guru itu adalah cekap. Maksudnya dia dah tahu macam mana nak handle dalam kelas, macam mana dia nak mengajar berdepan dengan murid. Dan 10 hingga 15 tahun adalah guru itu dipanggil kategori mahir. Dan 15 tahun ke atas dipanggil pakar lah. Maksudnya dia dah tahu dah macam mana seluk-beluk dalam mengajar ni, dalam industri perguruan ni. Terdapat 7 kemahiran insaniah bagi guru novis membentuk peribadi guru yang cemerlang. Yang pertama, moral dan etika profesional. Yang kedua, kemahiran kepimpinan. Yang ketiga, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. Yang keempat, kemahiran kerja berpasukan. Yang kelima, kemahiran berkomunikasi. Yang keenam, kemahiran dan keusahawanan. Dan yang ketujuh, kemahiran menyelesaikan masalah. Kemahiran yang pertama ialah kemahiran berkomunikasi. Proses komunikasi berlaku seperti carta aliran berikut. Siapa? Communicator, iaitu guru, orang yang menyampaikan sesuatu. Mengatakan apa? Pesanan ilmu pembelajaran dan pengajaran. Caranya bagaimana? Melalui pelbagai jenis medium seperti lisan dan bukan lisan, menggunakan aplikasi Webex, WhatsApp atau Chalk and Talk. Dan juga akaun delima atau Al-Bayin. Kepada siapa? Penerima yang terdiri daripada murid, rakan sejawatan dan ibu bapa. Apa hasilnya? Umpan balik, iaitu proses pembelajaran dan pengajaran yang berlaku sepanjang masa antara guru, ibu bapa, murid dan pentadbiran dalam usaha kemenjadian murid dan kecemerlangan institusi pendidikan. Kemahiran kedua ialah kemahiran kepimpinan. Fungsi kemahiran kepimpinan terbahagi kepada 3, iaitu fungsi tugasan, fungsi kumpulan, fungsi terhadap individu. Fungsi tugasan ialah yang pertama, memahami, merancang dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, memberi tugasan, mengawal perjalanan kerja dan menilai. Fungsi kumpulan ialah pemimpin menjadi contoh dan kekal berdisiplin berkomunikasi. Fungsi terhadap individu ialah melibatkan anggota pasukan dalam perbincangan atau aktiviti, meningkatkan kemahiran individu. Kemahiran ketiga ialah kemahiran pemikiran kritis dan menyelesaikan masalah. Menyadari masalah, memahami masalah, meneroka pilihan-pilihan penyelesaian, meninjau kesan akibat pilihan,
memilih pilihan terbaik. Kemahiran keempat ialah faktor yang mempengaruhi motivasi dan etika. Faktor persekitaran luar. Perkembangan teknologi kemasukan pengaruh luar. Faktor diri luar. Kemahiran berkomunikasi, kewibawaan dan keteladaan, pujian dan penghargaan, kehidupan dan suasana, tingkah laku dan tabiat, nilai diri, taraf pendidikan, usia dan agama. Kemahiran kerja berpasukan menggabungkan keupayaan untuk bekerja dengan orang lain dengan latar belakang yang berbeza untuk mencapai matlamat yang sama. Selain itu, kerjasama ketua jabatan dengan ahli bawahan untuk membina suasana yang harmoni dan persekitaran yang kondusif. Maksudnya, bila mana pihak atas, maksudnya guru besar, ada memberikan tugasan kepada ahli bawahan, maka yang ahli bawahan kita perlu bekerjasama untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan oleh guru besar. Seperti contoh, apabila guru besar ingin melakukan majlis Maulidur Rasul, maka ahli bawahan, guru-guru ni perlu bekerjasama agar majlis Maulidur Rasul tu berjalan dengan lancar. Sambil tu kita boleh mengeratkan silaturahim antara satu sama lain dan boleh melatih diri kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Kemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat. Pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayat menggabungkan keupayaan untuk meneruskan pembelajaran secara bebas dalam pemerolehan pengetahuan dan kemahiran baharu. Selain itu, keupayaan untuk menerima idea baharu dan mengurus maklumat yang berkaitan daripada pelbagai sumber. Maksudnya, bila mana kita adalah guru, kita lebih arif dalam apa jua keadaan untuk menyampaikan ilmu. Contoh, apabila terjadinya COVID-19, kita tak boleh pergi ke sekolah, kita hanya boleh bekerja dari rumah, maka kita mengajar dengan pelbagai cara melalui Google Meet dan aplikasi WhatsApp, buat kuis dan apa-apa cara untuk menyampaikan ilmu. Begitu juga kita kadang-kadang guru, ada juga yang bab dia tahu, ada bab juga dia tak tahu. Maka dia perlu tingkatkan ilmu pengetahuan untuk dia faham dan untuk dia belajar supaya dia boleh mengajar kepada murid dengan lebih faham dan sabar. Kemahiran keusahawanan pula adalah memberi pendedahan dan kemahiran berfikir secara kreatif sebagai usahawan. Selain itu, membentuk kemahiran lain-lain, kemahiran yang diperlukan oleh usahawan dan kesempatan yang perlu kita dimanfaatkan. Maksudnya, bila mana dalam diri kita ada kemahiran keusahawanan, maka kita akan berfikiran secara kreatif dan inovatif dalam melakukan sesuatu hasil kerja, dan sekaligus kita boleh tambahkan dengan kita boleh mahir menguruskan sesuatu benda yang di mana kalau kita diberi peluang untuk berniaga, kita tahu macam mana nak menguruskan, berapa modal dia, berapa untung dia. Selain tu, kita juga boleh tambahkan lagi dalam kemahiran mahir berunding. Ada kadang-kadang pelanggan ni jenisnya macam mana, pelanggan ni jenisnya cerewet, yang ni jenisnya ala kadar je. Begitu juga dalam dalam kelas, ada juga anak murid yang sukar faham, ada juga anak murid yang senang je faham, ada juga yang murid yang dia faham, kan dia tanya lagi,
Kang kejap dia lupa. Kang dia tanya lagi. Macam itulah. Kadang-kadang kita dalam kemahiran keusahawanan tu, kita boleh mengaplikasikan kemahiran tu dalam mengajar. Sebab murid-murid tu adalah ibarat pelanggan yang di mana kita sentiasa berdepan dengan mereka untuk menyampaikan ilmu. Akhir sekali ialah kesimpulan kemahiran insaniah. Terdapat 3 faedah kemahiran insaniah kepada guru novis. Antaranya ialah membina hubungan yang positif. Kemahiran insaniah membantu guru novis membina hubungan yang positif dengan pelajar, rakan sekerja dan ibu bapa. Ini memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran serta mencipta persekitaran pembelajaran yang kondusif. Untuk membina hubungan baik dengan guru novis, tunjukkan penghargaan terhadap usaha mereka, ajukan soalan untuk menunjukkan minat anda dalam pembelajaran dan berikan sokongan yang positif. Selain itu, kemahiran komunikasi yang efektif. Kemahiran insaniah termasuk kemahiran komunikasi yang baik. Guru novis yang dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik di antara pelajar dan mencapai objektif pengajaran dengan lebih berkesan. Kemahiran komunikasi yang efektif melibatkan pendengaran aktif, jelas dalam menyampaikan maklumat, membina empati dan membuka ruang untuk pertanyaan dan maklum balas. Seterusnya, mengatasi cabaran dan tekanan juga merupakan faedah kemahiran insaniah kepada guru novis. Pendidikan boleh menjadi cabaran yang besar, terutamanya bagi guru novis. Kemahiran insaniah membantu mereka mengatasi tekanan, menangani konflik dan menjaga keseimbangan emosi untuk memberikan pengajaran yang lebih baik. Untuk mengatasi cabaran dan tekanan, penting untuk menguruskan masa, mengambil istirahat yang mencukupi dan mengembangkan strategi penyelesaian masalah. Sambutan positif terhadap cabaran juga dapat membantu